Suzuki Gixxer 250 versi naked. Ini merupakan satu lagi brand daripada Jepun tapi dengan harga terpaling marhain dalam kelas dia. So dengan tanda harga 14,500. Apa yang bakal korang dapat? Sebelum itu, saya nak berterima kasih kepada Wilhin Motor dan juga Mr. Michael kerana sudi meminjamkan kita motor ini untuk kita cerita secara lebih detail lagi pasal motor ini, Suzuki Gixxer 250 versi naked. Dan sekiranya korang berminat dengan motor ini ataupun versi berfairing dia iaitu Gixxer SF 250 ataupun apa-apa saja motor daripada Suzuki, Yamaha, Honda dan korang berada dekat sekitar Balakong, Kajang, Serdang, aku memang galakkan korang untuk datang ke Wilhin Motor dan korang boleh kontak dengan Mr. Michael untuk dapatkan harga yang berpatutan. Dan juga kalau korang nak loan, insyaAllah dia akan tolong korang dengan tanda harga yang memang aku cakap memang cun lah. Okay guys, so inilah dia Suzuki Gixxer 250 yang mana ini merupakan versi naked dan harga yang ditawarkan memang terpaling marhain untuk brand daripada Jepun. Malah dia lebih murah daripada brand-brand pada China yang range di bawah M-Force. Dan tanda harga saya bagi awal siap-siap 14,500. Apa yang bakal korang dapat? So jom kita walk around dulu untuk motor ni. Pertama sekali, dah lama saya nak on lampu motor ni. Saya expect dia memang cukup terang lah sebab headlamp dia memang cukup nampak besar dan berbentuk diamond memanjang macam ni. So jom kita tengok dulu lampu dia. Terang ni guys. Korang tengok korang on saja, ini lampu dia memang cukup terang. Dan kita on dia punya lampu jauh ni lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. So jom kita pergi depan untuk tengok. Okey, ini lampu jauh, lampu dekat. Okey, so untuk lampu belakang pun sama, dia menggunakan lampu LED. Depan tu LED, belakang pun LED. Sama macam SF versi berfairing. Dan dia punya belakang ni actually proportion dia sama macam SF, versi SF yang fairing. Dan belakang ni masih menggunakan lampu halogen lah untuk dia pay signal. Memang capang dan dekat depan ni pun capang juga lah. Okey, tapi mungkin kalau korang beli motor ni korang boleh gantilah yang melekat punya signal yang melekat ada je dekat aftermarket. Cari kat Shopee pun banyak lah. Okey, daripada lampu kita membawa ke atas. So daripada atas ni kita akan nampak kosong saja, tak ada windshield pun kat sini. Tapi korang boleh ganti aftermarket. Aftermarket tu dia akan clip lah kat sini. Saya ada kepil gambar ada windshield aftermarket, korang boleh pasang windshield dia kat sini. Tapi dia akan clip dekat korang punya side mirror lah. Okey, so dari segi dia punya reka bentuk, motor ni macam korang tahu versi naked, dia tak ada fairing, cuma dia datang dengan cowling. Dan juga dia ada undercowl kat bawah. Okey, tapi tak macam SF yang ada cover. Dekat sini dia kosong saja dan korang akan nampak radiator dia. Okey, so radiator dia kat sini dia memang ada kipas ini senang sikit kita tengok kipas. Ada kipas dia kat sini. Okey, kita tengok sekali lagi dah. Ada kipas kat sini so bila korang jalan, angin tu memang senang lagi tiup lah ke sini untuk menunjukkan korang punya enjin Okey, so dari segi reka bentuk, ni reka bentuk tepi dia ataupun reka bentuk sisi. Okey, kalau korang tengok motor ni kalau yang saya tengok versi SF tu nampak macam besar sikit, so saya tak perasan sangat. Tapi bila kita tengok yang versi naked, dia punya saiz motor ni tak besar pun guys, dan dia tak tinggi pun. Saiz motor ni macam motor 150 tapi dia besar sikit lah.
Untuk exhaust pula, saya memang suka dekat exhaust dia daripada KL Motor Show lagi. Saya by kali mention, saya suka dekat dia punya design double barrel, dan dia kontrakan ni color hitam dan ni color chrome. So memang nampak cun, dan ini plastik ini je besi. Okey, so ni reka bentuk keseluruhan. Kepulan korang minat ke tak? Bagi saya okey, just nice saja reka bentuk dia. Cuma lampu dia tu memang jarang kita jumpa lah. Belum pernah lagi saya nampak motor menggunakan headlamp yang macam ni lah. Okey, so bentuk diamond Dari segi prestasi enjin berbeza dengan mana-mana motor 250 yang lebih mementingkan berapa banyak horsepower yang diorang boleh hasilkan, berapa laju motor tu boleh pergi, ataupun berapa banyak silinder yang diorang tawarkan. Motor ni pula dari segi prestasi dia menggunakan sistem SEP, iaitu Suzuki Eco Performance, yang mana prestasi enjin motor ni diukur dari segi penjimatan bahan api, berapa banyak dia boleh jimat bahan api, dan motor ini juga dikategorikan sebagai motor EEB. Jadi bagi untuk memenuhi sistem SEP ni ataupun Suzuki Eco Performance, motor ini menggunakan sistem engine SOC ataupun single overhead cam, yang mana untuk single overhead cam ni memang lebih cekap tenaga, yang mana power ataupun kuasa yang mampu dihasilkan memang seawal daripada low RPM sampai ke middle RPM. Berbeza dengan engine Dodge, motor engine Dodge ni dia punya performance akan terasa ketika middle hingga ke high RPM. So lebih banyak rev, lebih banyaklah minyak yang akan digunakan. So sebab itulah motor ni dia orang boleh letak sebagai motor EV dan juga menggunakan sistem SEP. Dan dari segi enjin pula, motor ini sebenarnya share enjin dengan dua lagi sepupu dia, iaitu Suzuki Gixxer SF250, iaitu saya dah review, dan satu lagi yang akan bakal masuk iaitu V-Strom 250SX akan masuk dalam masa terdekat ini. Yang mana motor ini dikuasakan dengan enjin single cylinder, single overhead cam, bersesar enjin 249cc, menggunakan fuel injection, oil cooling, dan juga dia ada 6-speed manual clutch. Dan motor ini juga mampu menghasilkan kuasa sekitar 26.7 horsepower pada 9,300 RPM, manakala dari segi dia punya Newton meter of torque pula sekitar 22.2 Newton meter of torque. Dan dari segi top speed pula, dia sebenarnya lebih kurang saja macam Suzuki Gixxer SF250. Dia mampu pergi dalam sekitar 150 ke 154, tapi ini agak struggle sikit lah nak sampai sebab dia versi naked, dia jenis yang tak ada fairing. Okey. Dan dari segi cooling system, macam saya mention tadi, motor ini menggunakan SOCS, iaitu Suzuki Oil Cooling System, yang mana dia tidak macam kebanyakan motor 250 yang menggunakan liquid cool untuk sejukkan enjin, tapi motor ini menggunakan minyak hitam itu sendiri untuk disejukkan. Ini korang boleh tengok saluran ni. Yang naked ni senang sikit lah kita cerita sebab nampak enjin dia naked. Ni minyak hitam akan dihantar ke radiator. Ke radiator dia. Ni radiator dia. Dan minyak tu akan disejukkan dan akan dihantar semula ke enjin lah. So radiator ni juga kedudukan dia diposisikan sebelah kiri, sebabkan dia nak angin tu terus tiup ke radiator supaya lebih memudahkan proses penyejukan tu, dan juga dibantu oleh kipas radiator. So sistem penyejukan ni actually dah lama ada dekat motor Suzuki 150, iaitu dekat FXR dan juga motor belang. So sekarang ni diwariskan kepada motor 250 dia dengan penggunaan dua sistem yang ada pada motor ini, iaitu SEP, Suzuki Eco Performance, dan juga SOCS, dan juga motor ini menggunakan sistem engine SOC. Jelas motor ini bukan sahaja jimat bahan api, low maintenance, dan juga enjin tahan lasap, tapi dia mudah nak jagalah, senang nak jaga sebab basic saja dekat motor ni. Dan juga untuk dia punya fuel consumption, motor ni Suzuki claim boleh pergi 36 km per liter, dan satu isian tangki ni, kapasiti tangki dia berkapasiti 12 liter, mampu pergi hingga 400 km. Bermaksud kalau korang daripada Balakong, korang pergi ke Johor Bahru,
hanya memerlukan satu isian tangki saja. So korang dah boleh shoot satu tangki ni ke Johor Bahru. So itu yang menariklah pasal motor ni. Okey, so itu dari segi dia punya performance dan juga macam mana motor ni begitu economical dengan tanda harga yang paling marhain, paling mampu milik. Okey. Motor ini menggunakan handlebar. Berbeza dengan versi SF, dia menggunakan handle clip jenis riser punya, jenis yang timbul. Yang ini menggunakan handlebar sekaligus memberikan korang posisi tunggangan yang lebih menegak. Okey, yang mana macam saya kata tadi, motor ni menggunakan handlebar. So berat motor ni juga cuma sekitar 156 kg saja. So memang sangat-sangat sesuai untuk digunakan dekat dalam taun. Dan juga motor ni bila kita duduk atas ni, motor ni tak adalah begitu tinggi. Tinggi dia cuma 795 dan saya berketinggian 168 kg dan kaki saya menjekit sedikit saja guys. So motor ni sangat-sangat ringan, macam bawa motor 150. Dan berbeza dengan versi SF yang menggunakan handle clip jenis riser, ini handle dia lebih menegak lah korang tengok. So posisi badan saya korang tengok slightly terus menegak. So bila korang bawa dekat dalam tol memang cukup selesa, dan kalau korang bawa santai-santai kat highway memang cukup selesa. Cuma kalau korang cari aerodinamik tu macam susah sikit lah, sebab dia memang tak ada windshield kat depan, kosong saja kat depan. So memang susah sikit lah korang cari aerodinamik. So motor ni lebih sesuai kepada orang yang santai dan juga nak handle yang lebih menegak lah. So pinggang pun tak adalah sakit sangat. Okey. Dari segi button-button yang ada pada motor ni sangat simple. Dia cuma ada lampu bypass. Ini lampu bypass dia. Okey, high beam. Ni dia ada lampu rendah, lampu tinggi. Okey, so ni lampu signal dia lah. Okey. So ni horn dia. Itu dia punya switch horn dan bunyi horn. Dan ini lampu pula. Ya, ini dia punya kill switch. Dan dia tak ada hazard lamp. Sayang motor ni tak ada hazard lamp. Saya tengok yang versi SF pun ada orang komen sayang tak ada hazard lamp. Dan motor ni didatangkan dengan electric starter, tapi dia tak ada kick starter lah. Okey guys, satu lagi features yang ada dekat motor ni. Motor ini turut didatangkan dengan Suzuki Easy Start System, yang mana kalau korang tekan sekali saja, enjin terus hidup. Tapi untuk start motor ni, korang kena tarik dulu dia punya clutch, baru boleh tekan dia punya electric starter. Sekali tekan je guys. Nampak tak? Sangat senang untuk on enjin motor ni. So jom kita dengar untuk enjin motor ni pula. Okay, so saya tarik ni. Okay, so itulah bunyi daripada double barrel dekat motor ni. Apalagi kalau korang dah ganti yang exhaust aftermarket, lagi cun lah bunyi dia. Okay, so dari segi sistem suspension, motor ini datang dengan telescopic fork. Dan telescopic fork dia ni agak besar jugalah dia punya fork. Korang boleh tengok kat sini. Saya tak sure berapa mm. Dan dekat belakang ni dia sama juga dengan versi SF. Dia menggunakan monoshock jenis yang boleh adjustable preload lah. Korang boleh tengok kat bawah ni, boleh adjustable preload. Brake hadapan motor hadir dengan single disc daripada By-Brake, yang ini double caliper. Manakala dekat belakang hadir dengan single disc, single caliper daripada By-Brake juga. Dan motor ni juga turut didatangkan dengan dual ABS. Dengan tanda 14,500 250. Korang tengok datang dengan double ABS ataupun dual channel ABS, yang mana memang Suzuki dia tak abaikanlah dari segi keselamatan walaupun dengan harga yang terpaling marhain. Saiz tayar motor ni hadir dengan saiz tayar 110 70 17 daripada MRF. Ni brand daripada India tayar ni. Dan juga dekat belakang hadir dengan saiz 150 60 17. Sama juga dia datang dengan tayar MRF. Ni brand daripada India lah. Okey. Dari segi seat motor dia sama macam versi SF, dan saya memang suka dekat dia punya seat ni, memang cukup lembut dan empuk. Dan saya juga suka dekat pillion seat dia pun cukup selesa bila orang duduk kat belakang. Dan saya sekali lagi nak mention, saya suka dekat L-bar dia. Sebab L-bar dia ni bukan jenis yang
tanduk dia keluar. Dia setengah motor tu saya tak nak mention. Kalau korang naik itu memang sangkut kaki korang, memang sakit. Tapi ni korang tengok bila saya naikkan kaki, biasalah kita lelaki memang suka buat macam ni kaki. Tak tersangkut pun guys. Saya ulang balik Tengok. Memang tak sangkut pun. So ini kelebihan yang ada dekat motor ni lah. Saya memang suka dekat dia punya L-bar. Jadi guys, kalau korang tengah mencari sebuah motor 250cc naked bike yang harga paling mampu milik dengan brand yang memang confirm dipercayai, tu daripada Suzuki, one of daripada Big 4 Jepun, maka ini adalah motor dia guys, dengan tanda harga yang cukup murah, 14,500, lebih murah daripada motor-motor yang rebadged by Hemforce, dan harga lebih kurang macam Domina D250 saja. Tapi korang dapat dengan apa yang saya cerita tadi. Maka korang patut ambil motor ni. Motor ni adalah enjin tahan lasak, jimat minyak, low maintenance, senang nak jaga, tak ada isu untuk master pump korang problem. Maka ini adalah motor yang patut korang ambil. Okay, so color yang ditawarkan ada dua. Satu black metallic, satu lagi adalah matte blue metallic. Dua-dua harga sama. Terpulang ni korang minat dengan color yang mana. So kita tengok sikit untuk warna hitam. Ni warna hitamnya. Okay, semua memang hitam, all black. Siapa suka Batman boleh ambil motor ni. Dan satu lagi color matte blue, cantik. Ada dua tona. Okay, satu warna macam grey silver macam tu, dan dicampurkan dengan color blue metallic. Cukup lawa. Cuma saya harap kalau Suzuki ada satu lagi color, iaitu color macam blue GP edition, macam dekat SF, lagi cun. Harga naik sikit pun tak apa, kalau ada lah. Okay, so untuk dua motor ni, dua-dua color, harga sama, 14,500 basic selling, dan korang dapat whatever yang saya sebut tadi. Okay, so kalau korang berminat dengan dua motor ni, ataupun korang minat dengan versi SF dia, versi berfairing, korang boleh contact dengan kawan aku, Mr. Michael, dan korang boleh datang dekat Wilhin Motor. Ni dekat Balakong saja. Map, nombor telefon saya ada tinggalkan dekat bawah. Sekiranya korang suka dengan video aku pada kali ni, korang jangan lupa untuk like, share and subscribe. Share video ni, subscribe untuk dapatkan lebih banyak video-video ni masa akan datang. So assalamualaikum daripada aku, Abang Zan. See you on next video. Bye bye. Okay, so sedikit info untuk korang. Untuk buka pillion seat dia, ni dekat kunci dekat sini . Okay, so bawah seat ni dia cuma ada skru sikit lah dekat dalam. Dan untuk buka yang pillion seat, korang kena buka habis lah. Dan dekat bawah ni bukan kedudukan untuk bateri, dia untuk air intake. Tapi untuk buka bateri, korang kena buka cover set tepi ni. Dia sama macam yang Gixxer SF. So kedudukan bateri ada dekat sini lah. So korang kena buka nut-nut yang ni.